Salam sejahtera semua. Sekarang kita nak belajar tentang tajuk formula kimia yang ada dalam unit 3.3 bab 3. Okey, mari kita mulakan sekarang. Baik. Sekarang awak boleh rujuk buku teks muka surat 59. Mula-mula kita tengok apa itu takrif formula kimia. Formula kimia ini ialah suatu perwakilan. Okey, perwakilan bagi sesuatu bahan kimia dengan menggunakan huruf bagi mewakili atom dan nombor subskrip untuk menunjukkan bilangan setiap jenis atom yang terdapat dalam entiti asas bahan itu. Okey, jadi contohnya, okey, tengok gambar ni. Okey, dalam gambar ni kita ada serbuk sulfur dan awak nampak huruf S beserta nombor 8 di situ. Jadi ini bermakna, okey, formula kimia ini adalah huruf S ini yang menunjukkan kepada sulfur dan nombor 8 ini adalah nombor subskrip kerana dia ditulis di bahagian bawah sikit, ya, daripada huruf S tu. Jadi 8 ini menunjukkan bahawa atom sulfur ada sebanyak 8. Ya, ada sebanyak 8 atom bagi serbuk sulfur ni. Okey. Jadi secara tak langsung formula kimia juga menunjukkan komposisi bahan kimia yang ada dalam sesuatu bahan itu. Okey. Baik. Jadi contoh yang kedua ialah air ataupun H2O. Awak dah biasa tengok formula ni kan? Jadi H dan O ini adalah simbol kimia, ya, chemical symbol. Dan dua adalah nombor subskrip. Okey. Jadi di samping awak tahu bahawa simbol huruf H ini adalah untuk hidrogen dan O untuk oksigen, kita juga tahu bahawa dalam satu molekul air terdapat 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kerana dalam kimia kita tak tulis nombor 1. Jadi angka 1 di sini di belakang O ini tidak ditulis. Ya. Baik, mula-mula kita tengok ada berapa jenis formula kimia. Okey. Jadi formula kimia terdapat 2 jenis, iaitu yang pertama formula empirik atau empirical formula dalam bahasa Inggerisnya, dan yang kedua adalah formula molekul atau molecular formula. Baik, formula empirik adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas. Okey, nisbah paling ringkas bagi bilangan atom bagi setiap jenis unsur di dalam sesuatu sebahagian. Manakala formula molekul pula ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar. Okey, bilangan sebenar. Ya, dia berbeza dengan formula empirik. Formula empirik menunjukkan nisbah paling ringkas, manakala formula molekul menunjukkan bilangan sebenar. Okey. Jadi itu beza bagi formula empirik dan juga formula molekul. Baik, kita tengok contoh. Macam mana nak bezakan formula empirik dengan formula molekul. Okey, katakan kita ada kita ada satu bahan, glukosa. Okey. Glukosa ini mengandungi 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Okey. Jadi formula molekul di sini menunjukkan bilangan sebenar yang ada dalam molekul glukosa. Okey, manakala formula empirik pula akan menunjukkan nisbah paling ringkas. Bagaimana ditunjukkan tu? Okey, sekarang kita tengok di bahagian ni. Nisbah bilangan atom. Okey, kita ada atom karbon, atom hidrogen dan juga atom oksigen. Okey, dalam satu molekul glukosa ada 6 atom karbon,
12 atom hidrogen dan 6 lagi atom oksigen. Jadi kalau kita lihat nisbah atom antara karbon, hidrogen dan juga oksigen ni, okey, kita dapati dia ada angka sepunya. Okey, kalau semua ni kita bahagikan dengan 6, maka akhirnya kita akan dapat 1, 2 dan juga 1. Okey, sebab angka sepunya bagi glukosa ni adalah 6. Oleh kerana dalam kimia kita tak tulis angka 1, okey, maka kita akan dapat formula empirik dia sebagai CH2O. Yang mana C tadi adalah hanya ada satu atom karbon, maka kita tulis C saja. Hidrogen ada 2, jadi kita tulis H2 dan O ada 1. Jadi formula empirik glukosa adalah CH2 kerana nisbah dia adalah 1 kepada 2 kepada 1. Baik, kita tengok contoh yang lain. Selain daripada glukosa, kita boleh gunakan bahan seperti air, amonia, hidrazin, propina dan juga benzina. Okey. Formula molekul bagi air adalah H2O. Okey. Jadi kita tahu bahawa nisbah hidrogen kepada oksigen adalah 2 kepada 1. Okey. Jadi kita tak boleh ringkaskan lagi. Ya. Maka bila dah tak boleh ringkaskan lagi, maka formula empiriknya juga akan sama. Ya, iaitu H2O juga. Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula amonia. Amonia NH3. 1 atom nitrogen, 3 atom hidrogen. Jadi kita tak boleh ringkaskan, maka formula empiriknya juga serupa NH3. Hidrazin N2H4. Nisbah antara atom nitrogen dan hidrogen adalah 2 kepada 4. Jadi di sini kita nampak ada angka sepunya yang boleh dibahagikan, iaitu 2. Ya, jadi bila dibahagikan dengan 2, nitrogen dibahagi 2, hidrogen juga dibahagi 2, maka kita akan dapat nisbah dia akan jadi 1 kepada 2. Jadi formula empiriknya akan menjadi NH2. Propina pula C3H6. Nisbah antara atom karbon dan atom hidrogen adalah 3 kepada 6. Jadi angka sepunyanya 3. Kita akan dapat CH2. Benzina pula C6H6. Angka sepunyanya adalah 6. Jadi bila dibahagi 6, kita akan dapat 1. Maka formula empirik akan ditulis sebagai CH. Okey, jadi cuba kita lihat bahan-bahan yang seterusnya. Okey, iaitu hidrogen peroksida, etina, sukrosa, anilina dan juga kafein. Kafein adalah bahan yang terdapat dalam minuman kopi. Jadi ini adalah formula molekul dia. Jadi cuba awak cari formula empiriknya. Okey, boleh cuba pause video ni. Kemudian bila dah dapat jawapannya, cuba tekan semula play. Okey, dapat? Baik, kita tengok jawapan dia. Okey. Kalau ada yang silap, jadi tolong betulkan semula dan cuba lihat balik. Ya, kenapa anda silap. Baik. Seterusnya. Ya, bagaimana nak menentukan formula empirik. Jadi, ini awak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 61. Okey. Jadi, formula empirik ini boleh ditentukan secara analisis peratus komposisi sesuatu bahan. Kita tengok contoh dalam buku teks muka surat 61. Saya akan terangkan contoh dalam buku teks. Okey, soalan
menyatakan 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen untuk menghasilkan aluminium oksida. Baik, jadi kita kena cari formula empirik aluminium oksida. Baik, langkah pertama, saya sarankan untuk awak buat bentuk jadual. Okey, sebab lebih senang. Okey, baik. Bila buat jadual, dalam jadual tu kita kenal pasti daripada soalan. Okey, daripada soalan ada berapa unsur yang ada terlibat. Okey, jadi daripada soalan kita ada yang pertama aluminium, unsur pertama. Yang kedua adalah unsur oksigen. Jadi awak tulis di sini aluminium dan oksigen dalam jadual tersebut. Okey. Baik. Bila dah dapat unsur, dah senaraikan unsur, kita tulis pula jisim. Jadi saya sarankan awak terus tulis unit di dalam bahagian tajuk jadual ni. Kerana ini nak mengelakkan kita daripada terlupa. Ya, semasa peperiksaan sesuatu unit mesti ada. Ya, jadi kalau awak terlupa nak tulis di bahagian sini, awak mesti tulis dekat dalam jadual. Tapi ni tak digalakkan. Lebih baik tulis unit di bahagian sini. Okey. Baik. Mana nak dapat jisim ni? Jisim ni kita tengok daripada soalan. Soalan kata 1.35 gram aluminium berpadu dengan 1.2 gram oksigen. Jadi daripada soalan sini, yang ni kita masukkan ke sini. Okey. Jadi oksigen juga 1.2 gram ni tulis di sini. Okey. Baik. Selepas habis tu, langkah seterusnya, kita cari bilangan mol atom. Bilangan mol atom ini kita boleh dapat daripada formula jisim bahagi jisim molar. Yang ini awak dah belajar dalam unit sebelum ni. Okey? Dan formula ni mesti ingat. Okey, jadi daripada soalan juga kita dapati, okey, aluminium jisimnya adalah 1.35 dan jisim molar awak boleh dapati daripada jadual berkala atau selalunya soalan dia akan beri. Ya, dia akan beri kat sini. Okey, jadi kita gunakan formula tu, kita akan dapat bilangan mol atom aluminium dan juga oksigen. Okey. Seterusnya, daripada bilangan mol yang kita dapat tadi, okey, kita akan cari nisbah mol atom. Kerana kalau ingat dalam takrif formula empirik tadi, dia adalah nisbah mol paling ringkas. Okey. Jadi bila nisbah mol paling ringkas, ya, maka kita kena buatlah, kita kena cari nisbah. Jadi kita tulis semula nisbah yang ada di sini. Nisbah ni awak tulis balik kat sini. Okey, kemudian nisbah ni juga tulis balik di sini. Okey. Seterusnya antara dua bilangan mol ni, yang mana angkanya lebih kecil? Antara 0.05 dan 0.075. Jadi antara dua ni yang paling kecil adalah 0.05. Maka kita akan bahagikan dengan nisbah mol yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil. Jadi bahagikan dua-dua di belah sini. Okey, jadi seterusnya awak dapat nilai 1 dan juga 1.5. Okey, seterusnya oleh kerana oksigen ni kita dapat ada 0.5. Okey, setengah 0.5. Jadi bila 0.5 itu, okey, kita kena darab dengan 2 supaya kita dapat nisbah paling ringkas sebagai integer. Okey, awak dah belajar dalam matematik maksud integer, iaitu dia nombor bulat. Jadi kita tak mau nombor perpuluhan sini. Okey, bila tak ada perpuluhan, ya, barulah kita boleh dapat jawapan dia. Maka kita akan dapat, bila di sini kita darab dengan 2,
1.5 ni darab dengan 2. Belah sini juga kena darab dengan 2. Satu ni juga mesti darab dengan 2. Jadi awak akan dapat akhirnya aluminium dapat 2 dan oksigen dapat 3. Jadi bila dah dikira, kita akan dapat formula empirik bagi aluminium oksida adalah Al2O3. Baik, bila dah faham yang tadi, sekarang kita boleh teruskan dengan membuat latihan. Jadi rujuk buku teks awak muka surat 61 ya, dan terus menjawab aktiviti 3.11. Cuba jawab dengan menggunakan maklumat yang awak dah belajar tadi. Ya. Okey. Baik, formula empirik ni boleh kita cari ya, selain daripada membuat secara teori, kita juga boleh lakukan eksperimen. Ya, cuma di sekolah biasanya kita akan jalankan eksperimen penentuan formula empirik bagi magnesium oksida. Ya, kita jarang buat eksperimen bagi kuprum oksida kerana dia agak rumit. Ya, yang magnesium oksida memang kita akan selalu buat. Okey, jadi awak boleh rujuk muka surat 62 dan juga muka surat 63. Ya, dan apabila eksperimen dijalankan di dalam amal, maka kita akan lakukan ikut prosedur yang ditetapkan. Okey, baik, selain daripada buku teks, awak boleh juga buat rujukan ya, cara-cara menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. Ya, ada dua bahagian ni yang dicadangkan ya, sama ada awak boleh menggunakan QR code ini ataupun kalau tak ada kemudahan ini dalam handphone ke, awak boleh salin laman web ni ya, dua-dua ni, dan boleh lihat cara-cara macam mana nak menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. Okey, baik. Itu saja untuk tajuk formula empirik. Sekian, terima kasih.